Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam pengajian Asas Usulul Fiqh dalam bab Al-Adillah Asy-Syar'iyyah ataupun Al-Masadir Asy-Syar'iyyah, iaitu sumber dalil, dalil-dalil syarak ataupun sumber syarak. Kita telah bincangkan mengenai dengan Al-Quran. Dan hari ini insya-Allah bab yang terakhir dalam al-hadis, iaitu as-sunnah, mengenai dengan hubung kait hadis dengan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maqam as-sunnah an-nabawiyah. Apa itu maqam as-sunnah an-nabawiyah? Iaitu hadis, maqam hadis ni, adalah maqam tafsir. Tempat hadis dengan Al-Quran, seolah-olah hadis ini adalah tafsir ataupun bayan, penerangan, penjelasan kepada Al-Quranul Karim. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Nahl ayat yang ke-44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, az-zikra adalah Al-Quran, kepada kamu, litubayyina lin-nas, supaya kamu terangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Mudah-mudahan mereka berfikir. Allah Ta'ala telah menurunkan az-zikra. Az-zikra itu apa? Adalah nama Al-Quran. Az-zikru. Az-zikru salah satu daripada nama Al-Quran. Wa anzalna ilaika az-zikru, iaitu Allah Ta'ala telah menurunkan apa? Al-Quran. Supaya Nabi menerangkan Al-Quran itu kepada manusia. Macam mana Nabi nak terangkan Quran kepada manusia? Sama ada dengan perkataan Nabi ataupun dengan perbuatan Nabi. Nampak tak? Wa anzalna ilaika dzikra, kami, iaitu Allah Ta'ala turunkan Quran, litubayyina linnas, supaya kamu wahai Muhammad terangkan kepada manusia. Bagaimana kamu nak terangkan kepada manusia? Kamu terangkan dengan cara al-qaul, perkataan, ataupun al-fi'il, perbuatan. Maka itu dipanggil sebagai hadis. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hubung kait as-sunnah dengan hadis dengan Al-Quran. Kita lihat hadis dengan Al-Quran ini, dia ada 3 perkara yang kita perlu tahu. Yang pertama, hadis ini menafsirkan Al-Quranul Karim. Yang kedua, hadis ini menguatkan hukum Al-Quranul Karim. Dan yang ketiganya, hadis ini mendatangkan hukum yang baru yang tidak disebut di dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pecahan yang kita akan sebutkan di sini. Kita lihat di papan putih. Bila sebut tentang as-sunnah dan juga Al-Quran, apa hubung kait dia? Alaqah. Yang kita panggil apa? Alaqah. Al-alaqah bain as-sunnah wal Quran. Kita lihat, ada yang dipanggil hadis ini, dia sebagai apa? Dipanggil menafsirkan Al-Quran. Al-Quran. Ada juga hadis dia sebagai mentaukidkan,
menguatkan hukum Al-Quran. Hukum Al-Quran. Makna hukum sama dengan Quran, hukum hadis, cuma dia sebagai taukid, menguatkan lagi. Okey. Dan yang ketiganya dipanggil apa? Menafsirkan, menguatkan dan juga mengqaidkan. Meletakkan qaid, makna meletakkan syarat. Dia tidaklah kita panggil apa? Tidaklah mutlak. Dia adalah muqayyad. Okey. Yang ketiga, minta maaf. Yang ketiga apa dia? Mendatangkan hukum yang baru yang tidak disebut dalam Quran. Hukum baru. Mendatangkan hukum baru yang tidak disebut dalam Quran. Okey tuan-tuan, bila mana disebutkan hadis ini menafsirkan Al-Quran bagaimana? Contoh bila Quran sebut wa aqimus solah. Okey, wa aqimus solah, tunaikan zakat. Quran tunaikan solat, Quran sebut. Okey? Macam mana nak tunaikan solat? Maka hadis terangkan, hadis menerangkan. Okey. Jadi bila hadis menerangkan secara terperinci bagaimana menunaikan solat, bentuk cara rukuknya, cara sujudnya. Okey? Itulah kita panggil mufassir. Al-hadis sebagai mufassirah. As-sunnah mufassirah, iaitu menafsirkan kepada Al-Quranul Karim. Begitulah juga zakat dan sebagainya, yang datang hukum secara dalam Quran secara ijmal, tidak secara terperinci. Okey. Sebab itu kalau kita lihat Nabi SAW dari segi al-qaul dan juga fi'il, dari segi hadis Nabi sebut sallu kama ra'aitumuni usalli, semayang seperti mana kamu lihat aku semayang. Kemudian Nabi buat macam mana qiyam, bagaimana rukuk, bagaimana sujud, i'tidal dan sebagainya. Semua Nabi ajar. Okey, itu dari segi fi'il. Okey. Kemudian datang dalam hadis cerita waktu solat, rakaatnya berapa, dan juga cara kaifiat untuk menunaikan solat. Semua dalam hadis, tidak diceritakan dalam Quran. Okey, kemudian tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, okey. Kemudian dalam mentafsirkan Al-Quran, tuan-tuan perlu highlightkan di mana? Dalam mentafsirkan Al-Quran, dia ada 3. 1, 2, 3. Nampak jelas okey. Menafsirkan Al-Quran dia ada 3. Apa dia? Satu dipanggil sebagai mubayyin al-mubham. Okey, limubham Al-Quran. Satu dipanggil apa? Mubayyin. Mubayyin ni makna apa? Mubayyin ni makna menerangkan kesamaran Quran. Menerangkan kesamaran dalam Quran. Apa yang menerangkan kesamaran dalam Quran? Tuan-tuan bila sebut tentang aqimus solah, dirikan solat. Solat ni definisi bahasa, makna doa. Makna tunaikanlah doa. Jadi kita tak boleh faham solat ni dengan makna bahasa. Kita kena faham dari sudut syarak. Bagaimana definisi syaraknya, maka perlu lihat apa yang ditafsir oleh perkataan Nabi, oleh perbuatan Nabi. Nampak? Itu yang pertama. Okey. Minta maaf sekali lagi, dia menerangkan apa? Bukan kesamaran tau. Dia bukan kesamaran, tetapi dipanggil apa? Menerangkan kepercirian, kita panggil apa? Menerangkan secara terperinci. Menerangkan terperinci hukum Al-Quran. Sebab apa? Sebab Quran datang, dia datang secara ijmal, secara kasar begitu. Tapi secara terperinci tidak. Maka di sini yang pertama, hadis datang untuk menerangkan secara terperinci hukum Quran. Yang keduanya, barulah kita nak terangkan Quran mengangkat kesamaran Al-Quran. Mengangkat apa? Kesamaran Al-Quran.
Bagaimana nak mengangkat kesamaran Quran? Contoh lihat dalam surah Al-Baqarah ayat puasa. Ayat ke berapa ya? Ayat ke 187. Tuan-tuan lihat, Quran menyatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kamu makanlah, kamu minumlah sehingga jelas bagi kamu benang putih, benang hitam. Apa tu benang putih, benang hitam? Oh, maknanya benang putih tu siang, benang hitam tu malam. Okey, nampak Nah, jadi di sini nak bagi tahu kepada kita, tak faham ni benang putih, benang hitam. Jadi hadis terangkan. Okey, nampak hadis menerangkan. Tuan-tuan boleh lihatlah dalam apa nama ni, di dalam riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya dalam Kitabus Saum. Hadis 11783. Okey, 1000 bukan hadis 1783. 1783 diterangkan apa yang dimaksudkan oleh kita panggil yang kedua, contoh kedua apa tadi? Apa dia? Yatabayyana lakumul khaytul abyad. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu. Betul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Apa maksud benang putih, benang hitam? Diterangkan dalam hadis, dalam bab puasa Okey, dalam Sahih Bukhari pun dalam Kitabus Saum, kitab puasa. Dalam Sahih Muslim pun Kitabus Siam, bab puasa juga. Okey. Dan yang ketiganya fungsi dia adalah untuk mengqaidkan mutlak Al-Quran. Maknanya apa? Yang ketiga, dia meletakkan syarat. Meletakkan syarat ataupun qaid Al-Quran. Sebab Al-Quran datang secara umum, maka hadis letakkan syarat ataupun qaid. Contoh apa? Contohnya dalam ayat mencuri. Quran kata apa ayat mencuri? Nampak Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Nampak? Faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Potonglah tangan keduanya, pencuri lelaki, pencuri perempuan. Potong tangan ni tuan-tuan, bila sebut tentang tangan, tangan ni adalah umum. Tangan daripada hujung jari kita sampailah ke bahu ni semua tangan. Pencuri ni kena potong tangan. Potong mana? Pergelangan, siku, bahu. Jadi itu kita panggil Quran secara umum. Maka meletakkan qaid hadis, meletakkan qaid syarat. Potong tu sebenarnya adalah potong pergelangan tangan. Sebab Nabi potong sendiri pergelangan tangan. Jadi bila Nabi buat, menunjukkan apa? Menunjukkan perkara tersebut sebagai satu hukum. Makna potong tangan, Nabi potong tangan pencuri itu sendiri. Nabi potong tangan. Bila Nabi potong tangan, maknanya mengangkat kesamaran, mubham. Mengangkat apa? Bukan kesamaran. Dia meletakkan syarat qaid. Qaid ini makna daripada kita tak tahu, potong tangan umum, mana-mana boleh potong. Jadi potong di sendi ni, pergelangan tangan. Nampak tuan-tuan boleh lihat terperinci, yang mana perincian dalam hadis Nabi buat sendiri dalam Sahih Muslim, disyarahkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Okey. Seterusnya kita lihat, ini habis dalam bab menafsirkan Al-Quran. Menafsirkan Quran dia terbahagi kepada 3. Sama ada menerangkan secara terperinci hukum Al-Quran, sebab hukum Al-Quran datang tak secara terperinci, secara kasar aja. Okey, jadi Quran sebut terperinci solat tu bagaimana.
Yang kedua, mengangkat kesamaran Quran. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Benang hitam, benang putih. Benang putih, benang hitam. Apa maksud dia? Quran, hadis perincikan, mengangkat kesamaran. Oh, benang putih ni siang, benang hitam tu malam. Meletakkan syarat qaid dalam hadis, meletakkan syarat ataupun qaid dalam Al-Quran datang secara umum, potonglah tangan, maka hadis meletakkan syarat tangan itu adalah pergelangan tangan. Okey, itu Quran sebagai menafsirkan hukum Al-Quran. Sekarang kita lihat, ada ketikanya Quran, hadis, dia bukan menafsirkan hukum Al-Quran, dia menguatkan hukum Al-Quran. Tuan-tuan lihat, seperti mana ayat Quran menyebutkan dalam suratul Baqarah juzuk kedua 4 wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta manusia dengan cara yang batil. Okey, mana jangan kamu rampas hak orang, jangan kamu ambil hak orang tanpa izin dia. Dalam hadis datang makna yang sama, iaitu la yahillu malum ri'in, tidak halal harta seseorang illa bi nafsin minhu, melainkan daripada sukarela dia. Harta seseorang tak halal, la yahillu malum ri'in, tak halal harta seseorang melainkan dia bagi secara sukarela baru jadi halal. Kalau kita paksa dia bagi, tak jadi halal, kita tekan dia. Okey, nampak seolah-olah sama ayat Quran tu dengan hadis tu dengan ayat Quran. Hadis la yahillu malum ri'in illa bi nafsin minhu, tak boleh harta seseorang kita ambil macam tu melainkan dia bagi sukarela. Sama ayat Quran, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kamu makan harta manusia secara batil. Okey, suratul Baqarah ayat 188 seolah-olah hadis ini menguatkan hukum Al-Quran ayat 188 tadi. Bukan datang hukum baru, mendatangkan hukum, menguatkan hukum Al-Quran. Okey. Kemudian samalah juga, banyaklah yang hadis datang sokong Al-Quran. Contoh seperti uququl walidain, derhaka kepada ibu bapa. Quran kata apa? Quran kata wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, buat baik kepada kedua ibu bapa. Dalam hadis pun ada sebut tentang taat kepada kedua ibu bapa. Okey. Kemudian syahadatuz zur, iaitu kita panggil apa? Sumpah palsu, persaksian palsu. Dalam Quran pun sebut, dalam hadis pun sebut. Jangan bunuh jiwa manusia tanpa hak, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan kamu bunuh jiwa manusia melainkan dengan kebenaran. Dalam hadis pun ada sebut tak halal bagi seseorang untuk membunuh melainkan 3. Tak halal jiwa seseorang melainkan dengan 3 perkara lah. Murtad, berzina, okey, dengan hukum qisas. Okey, itu hadis kuatkan hukum. Kita panggil, dinamakan yang kedua ini, bab ini dipanggil sebagai muakkid, menguatkan. Hadis menguatkan Quran, ataupun dipanggil sebagai takrir, menegaskan, ayat penegasan. Okey, kemudian yang ketiganya yang saya nak highlightkan kepada tuan-tuan adalah mendatangkan hukum baru yang Quran tak sebut. Contoh apa? Contohnya pakai emas bagi orang laki-laki haram, pakai sutera orang laki-laki haram. Quran tak sebut tu. Tentang sutera, tentang emas, Quran tak sebut. Hukum emas dan juga hukum sutera, Quran tak sebut, melainkan hadis sebut. Jadi maknanya hadis mendatangkan hukum yang baru yang dalam Quran tidak disebut perkara itu. Sama juga hadis datang satu perkara yang baru yang Quran tak sebut, iaitu haram makan setiap benda yang bertaring. Quran sebut hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Haram bagi kamu makan apa? Daging babi, bangkai. Okey, darah maspuh yang terpancar ketika sembelih tu. Itu semua haram. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, binatang yang disembelih bukan nama Allah, nama berhala, haram. Perkara-perkara yang haram disebut dalam suratul Maidah dalam ayat yang ketiga, kalau tak salah ayat ketiga. Dan ayat ketiga tersebut cerita benda yang haram. Benda yang halal tak sebut dalam Quran, sebab benda halal banyak sangat. Selain daripada benda-benda itu adalah benda yang halal. Jadi dalam
Tapi Quran tak sebut pula yang zinab, benda yang bertaring. Singa, kucing, lagi apa lagi? Buaya tak boleh makan. Burung helang tak boleh makan sebab dia semua tu adalah yang mempunyai kuku tajam dan juga yang bertaring. Siba'ut tayr, yang punya kuku tajam di kalangan burung tak boleh. Walahmul himaril ahli, keledai, bukan zebra. Zebra dipanggil himar wahsyi, tu boleh. Himar ahli, keledai kampung tak boleh makan. Itu semua Quran tak sebut, hadis yang sebut. Okey. Jadi bila mana yang ketiga ini, yang mana hadis datangkan menerangkan hukum yang Quran diam, tak sebut apa-apa tentang hukum tersebut, maka dia mendatangkan hukum yang baru. Okey. Hadis daripada Abu Hurairah disebut apa? Anna Rasul harrama yaumal Khaybar. Nabi SAW mengharamkan pada hari Khaybar kulla dzinabin minas siba', setiap yang bertaring daripada binatang. Okey. Wal himaril insi, dan juga himar insi, himar ahli lah. Himar apa kita panggil ni? Keledai. Okey. Ini dalam Sunan Tirmizi, tuan-tuan boleh lihat hadis 1717, nombor hadis 1717, 1717. Okey. Sama juga tuan-tuan dalam satu hadis mengenai dengan ikan dan juga belalang. Nabi kata huwa at-tuhur ma'uhu al-hillu maitatuh. Jadi Quran tak sebut juga. Seorang lelaki daripada Abu Hurairah, dari riwayat daripada Kitab At-Taharah, riwayat Imam Tirmizi, hadis nombor 64, Sunan Tirmizi. Seorang lelaki sa'ala rajulan Rasulullah, seorang lelaki dia tanya kepada Nabi, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna narkabul bahra, kita ni sedang berlayar di lautan, wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma', kami bawa sedikit je air bersama dengan kami. Fa in tawadda'na bihi atishna, kalau kami berwuduk dengan air bekalan yang kami bawa, maka kami dahagalah jawapannya. Afa natawadda' mimma il bahar, boleh tak kami nak wuduk dengan air laut? Maka Nabi kata huwa tuhur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Nabi kata air laut tu suci, boleh je nak wuduk, boleh nak minum pun boleh kalau sanggup, sebab dia suci. Al-hillu maitatuhu, halal bangkai laut. Apa bangkai laut? Ikan mati boleh makan dengan syarat tak memudaratkan diri. Kalau dah busuk ikan tu tak boleh nak makan, takut memudaratkan diri. Tapi kalau tak ada bau apa, boleh makan, basuh-basuh makan, goreng makan. Okey. Itu semua tidak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, tapi disebutkan dalam hadis. Jadi tuan-tuan boleh rujuk perbahasan yang kita sebutkan ini, tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Abdul Karim Abdul Wahab Khallaf, dalam kitab Ilmu Usulul Fiqh. Boleh juga tuan-tuan lihat dalam kitab Abu Zuhrah Usulul Fiqh, dan juga Abdul Karim Zaidan Al-Wajiz fi Usulul Fiqh. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menutup tirai pengajian hadis mengenai dengan hadis adalah sumber yang kedua, sumber asasi yang kedua dalam dalil-dalil ataupun dalam dalil-dalil syarak, sumber-sumber syarak. Okey, sekarang kita nak masuk sumber yang ketiga, imsahu. Kita masuk sumber yang ketiga, dipanggil sebagai apa? Iaitu ijma' yang ketiga. Okey, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah. Sebelum kita nak masuk lebih panjang mengenai ijma', saya nak suka sebut dari segi definisi ijma', dari segi lughah bahasanya, istilah ulama-ulama usulnya. Kemudian di sana ada ittifaq sepakat yang mana adalah beberapa syarat yang kita akan sebutkan mengenai dengan ijma'. Ada syarat-syarat dia, ada syarat-syarat yang kita perlu raikan. Okey tuan-tuan, kita terus masuk ijma'. Dari sudut bahasanya, ijma' ini daripada ajma'a yujmi'u ijma'an wa mujma'an fahuwa mujmi'un wa zaka mujma'un. Okey. Dalam Quran ada sebut dalam surah Yunus ayat 71.
Fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Kamu berazamlah, maksudnya ajma'a ni berazamlah. Okey? Jadi ajma'a yujma'u ijma'an. Ijma'an adalah ismul masdar daripada ajma'a, lafaz yang berkongsi, lafaz yang mushtarak. Dia boleh makna azam, dia boleh makna ittifaq. Azam dalam bahasa Melayu pun azam juga, bahasa Arab pun azam juga. Yang kedua boleh makna ittifaq, daripada ittafaqa yattafiqu ittifaqan, bermaksud apa? Ittifaq, sebulat suara, sepakat. Okey. Dalam surah Yunus yang saya bacakan tadi ayat 71 bermaknanya azam. Okey. Bila makna azam, ijma' ni boleh kita gambarkan dia boleh daripada seorang. Ialah saya berazam, saya seorang. Tapi bila sebut tentang ittifaq, daripada ittafaqa dia tak boleh seorang. Dia kena ramai. Bersepakat. Saya bersepakat. Tak boleh saya bersepakat, kena kami bersepakat. Okey. Jadi makna ijma' ni bila digambarkan dengan makna ittafaqa yattafiqu ittifaqan, makna dia lebih daripada seorang, sama ada dua ataupun tiga orang ataupun lebih. Okey. Dan makna yang kedua ni adalah lebih munasib, lebih sesuai dengan makna istilah yang kita akan sebutkan. Okey. Jadi ijma' dari sudut istilah, term yang digunakan oleh ulama-ulama usul, apakah itu ijma'? Ijma' ni maksudnya ittifaqul mujtahidin minal ummatil islamiyah fi asrin minal usur ba'da wafatir rasul sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin fi waqi'atin minal waqa'i'. Ini definisi yang dipetik daripada kitab Abdul Wahab Khallaf. Okey, kitab Ilmu Usulul Fiqh dan juga Abu Zuhra Usulul Fiqh. Apa dia? Iaitu kesepakatan para mujtahid di kalangan umat Islam pada satu zaman daripada zaman-zaman bermula selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepakat apa di atas ala hukmin syar'iyyin, hukum syarak, fi waqi'atin minal waqa'i', pada satu peristiwa ataupun satu isu daripada isu-isu yang banyak yang bertebaran. Okey. Tuan-tuan, bila mana berlaku satu peristiwa, satu perkara fi asrin minal usur wala hukma laha fil kitab aw sunnah wa uridat ala jami' al mujtahidin fi hadha al asr fa hazala al ittifaq ala hukmin summiya hadha al ittifaq ijma'an. Apabila berlaku satu isu pada satu zaman yang tak ada hukumnya bagi isu tersebut, di dalam Quran pun tak ada, dalam hadis pun tak ada, maka dibentangkan kepada para mujtahid pada zaman itu, maka akan terhasillah ittifaq, kesepakatan suara di kalangan semua, maka akan terhasillah hukum daripada situ, maka dinamakan sebagai ijma'. Okey. Cuma tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bab ijma' ini jelaslah kepada kita ada beberapa syarat yang asasi, yang utama. Syarat yang utama untuk ijma' yang tuan-tuan perlu tahu. Perkara yang pertama, an yakuna hunaka ittifaq, iaitu di sana mestilah satu isu tadi ittifaq. Jadi maknanya bila sebut tentang ittifaq, dia tak semestinya sebulat suara, kesepakatan dari segi suara. Kadang-kadang kesepakatan dari segi perbuatan, dari segi i'tiqad. Dia tak terkhusus kepada perkataan semata-mata. Kemudian yang keduanya, ittifaq tersebut mestilah min jami'il mujtahidin, daripada semua mujtahid tanpa pengecualian. Sekiranya salah seorang di kalangan mereka bercanggah dengan pendapat majoriti, maka tidak dinamakan ijma'. Ijma' mana semua setuju, tak ada seorang pun yang tak setuju. Okey, lihtimali an yakuna ad-dalil as-shawab bi janibil aqal adadan. Sebab apa tak jadi ijma' kalau seorang ingkar, seorang tak setuju? Sebab kemungkinan yang seorang tu betul, yang ramai tu tak betul. Kemungkinan, ada ihtimal, ada kebarangkalian. Nampak? Jadi kalau semua setuju, maknanya tak ada kebarangkalian salah. Okey.
Kerana itulah tidak memadai ijma' khulafa' ar-rasyidin, ijma' ahlul Madinah, ijma' ahlul Haramain di Makkah wal Madinah sahaja. Ijma' ni taklah memadai. Oh, ijma' kena ijma' khulafa' ar-rasyidin. Oh, ijma' kena ijma' ahlul Madinah. Ijma' kena ijma' Haramain. Ya, Makkah Madinah saja. Tak. Dia tak terkhusus kepada itu. Okey. Dia kepada semua mujtahidin. Itu perlu tahu. Ulama-ulama yang berpangkat bertaraf mujtahid. Yang kedua, an yakunal mujmi'un minal mujtahid. Orang yang nak berijma' tu kenalah level mujtahid. Ini yang payah ni. Tak semua level mujtahid. Jadi bila siapa itu mujtahid? Man yamlikul qudrah ala istinbatil ahkam minal adillah syar'iyyah. Orang yang ada malakah, kemampuan. Yang ada kemampuan untuk mengeluarkan hukum daripada dalil-dalil syarak, maka dia akan keluarkan dengan qaid ini, ittifaqul awam fa innahu la ibrata bi ittifaqihim wala bi khilafihim. Jadi maksudnya ittifaq di sini ittifaq mujtahid, bukan orang awam biasa. Itu kita perlu tahu. Syarat yang keempatnya, mujtahid ini minal ummah islamiyah. Okey. Bila ummah Islamiyah, maknanya umat apa? Umat Muhammad. Umat Muhammad. Bila sebut tentang ummah, al-ummah al-Islamiyah, bermaksud apa? Umat Muhammad. Tak termasuk ittifaq umat sebelum daripada umat Nabi Muhammad, iaitu umat-umat terdahulu. Ittifaq mereka tak diambil kira. Dan juga bila sebut tentang ummah al-Islamiyah, mana ulama-ulama Islam yang mujtahid. Bukan yang tak Islam. Mesti dia adalah berstatus Islam. Kalaulah dia tak beriman dengan usul syariah al-Islamiyah, dia tak beriman dengan usul asal syariat Islam, asas syariat Islam, bagaimana kita nak dengar suara dia, nak dengar ijtihad dia? Dia tak beriman dengan Quran dan juga hadis, walaupun dia pandai. Okey. Yang ketiganya, ijma' ini fi asrin min al-usur, pada satu zaman. Okey. Tak termasuklah dengan kait satu zaman ni adalah yatawaham ba'dhum min anna al-murad bil ijma' wal ijma' fi jami' al-usul ila yaumil qiyamah. Jadi maksudnya ijma' ni bukan ijma' sekejap pada zaman sahabat, lepas tu zaman tabi'in sikit, zaman tabi'in sikit, tak. Bila sebut tentang ijma', sebolak suara pada zaman tersebut. Bila pada zaman Nabi, maka dipanggil ijma'. Pada zaman sahabat dipanggil ijma' as-sahabi, ijma' sahabat. Okey. Akan disebut ijma' itu pada satu zaman. Dia tak boleh sikit-sikit, tak boleh. Kemudian diringkaskan ceritanya, iaitu ijma' ini pada zaman yang ada mujtahid pada zaman tersebut. Ketika isu itu berlaku, suatu isu yang baru yang berlaku, dan ada ulama, semua ulama-ulama mujtahid ada pada ketika itu. Mereka telah bersepakat. Itu dinamakan ijma'. Kalaulah isu itu berlaku dah lama, kemudian ulama ijma' sepakat selepas daripada isu itu berlaku, mana zaman yang lain, itu tak dinamakan ijma'. Zaman dah bertukar. Okey. Zaman tabi'in berlaku, tapi zaman sekarang baru nak buat ijma', kesepakatan ulama yang mujtahid, maka itu tak berlaku. Okey. Okey, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ijma' ni dia diambil kira diiktibar sebagai hujjah mu'tabarah, hujjah yang disepakati, yang diambil diiktibar dari sisi syarak. Sebab itu la yushtaratu inqiradul mujmi'in wa wafatuhum, okey, jami'an li tahaqquqil ijma' ba'da an ittafaqu ala hukmi mas'alati min al-masail fi 'asr min al-'usur. Okey. Tak disyaratkan inqirad, pupusnya apa dia? Mujmi', orang yang berijma'. Tidak disyaratkan. Ataupun wafatnya mereka, kesemuanya sekali. Okey, untuk merealisasikan ijma'. Selepas mana mereka ittifaq.
Okey, mereka ittifaq ke atas satu hukum daripada masalah-masalah fiqh pada zaman tersebut. Jadi di sini kita lihat majoriti di kalangan ulama mereka berpendapat ijma' bila sempurna syaratnya pada zaman tersebut, maka jadilah hukumnya wajib ittiba', wajib kena ikut, tak boleh kita ingkar. Dan tak perlulah kita kata tunggulah sampai mana orang-orang yang berijma', ulama-ulama yang mujtahid yang berijma' tu mati ke semuanya, barulah disebut sebagai ijma'. Tidak disyaratkan mati semua sekali. Okey, ittifaq semua mujtahid di atas hukum yang berlaku pada ketika itu yang tidak ada nas, maka hukum tu sabit dan tidak boleh dirujuk kembali, tidak boleh ditarik balik hukum tadi. Oleh kerana itu tidak boleh bagi seseorang di kalangan mujtahid dia berlawan, bercanggah dengan hukum yang diijma'kan ke atas sesuatu isu. Suatu isu yang telah diijma'kan, maka tak boleh para mujtahid yang datang selepas daripada itu mengingkari ijma' tu. Okey? Kemudian tuan-tuan, ijma' ini syarat yang keenamnya adalah selepas daripada kewafatan Nabi. Pada zaman Nabi hidup tak berlakulah ijma', sebab boleh tanya Nabi nak ijma' apa-apa. Okey? Kalau berlaku ijma' pada ketika Nabi hidup, maka ijma' tersebut tidak diambil kira. Tak perlu pun ijma' sebenarnya. Okey? Seperti itulah apabila seorang sahabi, sahabat telah berkata kunna naf'al ataupun kanu yaf'aluna kadza ala ahdin nabi, kami ni selalu buat seperti ini pada zaman Nabi, maka hukumnya adalah hukum hadis marfu' yang disandarkan kepada Nabi dan tidaklah dianggap naqlan lil ijma', tidak dianggap sebagai ijma', tidak dinukilkan sebagai ijma'. Jelas sebab dia kata kami selalu buat. Bila kami selalu buat tak dipanggil sebagai ijma'. Okey? Syarat yang terakhir adalah al-amrul mujma' alaih, perkara yang diijma'kan itu adalah hukum syarak. Kalau tak kena mengena dengan hukum syarak, ulama sepakat sebulat suara, maka itu tak dinamakan ijma'. Contoh tentang masalah-masalah dunia, tentang masalah berkaitan lughah bahasa, tentang perubatan medik, tentang urusan-urusan yang lain, maka itu tidak dipanggil sebagai ijma'. Sebab ijma' ini adalah kesepakatan ulama yang mujtahid dalam satu isu syarak, isu masalah agama. Okey, tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Abdul Karim Zaidan, dalam kitab Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. Okey, sekarang kita lihat tentang hujjah. Ijma' ni boleh jadikan hujjah ataupun tidak, apakah dalil dia? Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, ijma' ini adalah sumber yang ketiga selepas Al-Quran, hadis, ijma'. Okey, dia sumber yang mana para faqih, para fuqaha, orang yang faqih, yang mahir dalam bidang fiqh ini, mereka akan bergantung kepada hukum sumber yang ketiga ni, ijma' ini, untuk mengistimbatkan hukum syarak. Okey. Dan ijma' ini selepas terjadinya dengan syarat-syarat disebutkan tadi, yang ada 6 syarat tadi, 7 syarat tadi, maka ijma' tersebut adalah ijma', hukumnya adalah hukum hujjah qat'iyah, bukan lagi zanni. Mana tak boleh lagi ulama ingkar, tak boleh orang awam ingkar, tak boleh. Sebab dia memberi faedah yakin, memberi ilmu yakin, bukan lagi zan. Nak memberi ruang kepada ulama ijtihad tak boleh dah, sebab dia jatuh ke tahap yakin, macam mutawatir. Dan dia adalah hujjah mulzimah yang wajib kepada orang Islam, dan tak bolehlah orang mengingkari ijma', sama ada mujtahid ataupun orang biasa. Okey, dan tak boleh juga membatalkan ijma'. Sebenarnya ijma' ni semua ulama sepakat terima, melainkan kita panggil orang yang syadz, yang terpencil. Contoh seperti puak Rafidah. Ini memang Rafidah, Rafidah mereka memang tak terimalah ijma' ni. Puak-puak Khawarij, mereka tak terima ijma'.
Begitulah juga di kalangan imam-imam Mu'tazilah, mereka juga tak terima sebut tentang ijma'. Kita nak sebut sekarang ini mengenai dengan beberapa dalil. Ijma' ini adalah hujjah yang qat'iyah, yang yakin, ilmu yakin, yang bukan lagi zan, berdasarkan beberapa dalil daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi, dan juga daripada al-ma'qul, logik akalnya. 3. Yang pertama, kalau tuan-tuan lihat dalam Al-Quranul Karim, dalam surah An-Nisa ayat 115. Okey. Apa dia? Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wasa'at masira. Okey, nampak tak wajhul istidlal di sini? Wajah istidlal untuk mengambil dalil dengan ayat ini, Allah Taala kata wa man yushaqiqir rasul, siapa yang menentang rasul. Siapa menentang rasul, makna Allah Taala akan memberi ancaman dengan kekufuran. Mereka ni kafir yang mendustakan rasul. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Nampak? Wa yattabi', dia ikut jalan bukan jalan orang beriman. Maknanya dia ikut jalan buruk, jalan ke neraka. Ini sebagai satu dalil. Sabil ghairal mu'minin, jalan orang yang tidak beriman tu batil, salah. Jalan orang beriman adalah jalan hak, jalan yang benar. Jadi apa yang ulama ittifaq, ahlul ijtihad, ulama sepakat, apa dia? Adalah sabilul mu'minin, jalan orang beriman. Sebab jalan orang yang beriman adalah jalan yang hak, yang benar, wajib ikut dan tak boleh mukhalafah, bercanggah dengan dia. Jalan orang yang beriman wajib kita ikut, tak boleh bercanggah. Jadi bila wajib ikut jalan orang beriman, itu dipanggil sebagai ijma'. Yang ijma' adalah perkara yang hak, wajib kita ikut beriman dan tidak boleh kita melencong ke tempat lain. Orang yang pertama yang mengisyaratkan dalil ini, dalil Al-Quran ini sebagai ijma', dalil ijma' menggunakan ayat Quran surah An-Nisa ayat 115 adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Okey. Itu dalil Quran. Dalil yang kedua tuan-tuan, iaitu as-sunnah, hadis. Okey. Nak menunjukkan hadis ada yang menyatakan terpeliharanya umat ini daripada kesalahan bila mana mereka telah sepakat. Antaranya hadis yang pertama daripada riwayat daripada Ibnu Majah, dalam Sunan Ibnu Majah, dalam babul fitan, nombor hadis 394. okey, inna ummati la tajtami'u ala dhalalah, umat aku tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Fa idza ra'aitum ikhtilafan, apabila kamu lihat ikhtilaf, perselisihan, fa'alaikum bisawadil a'zam, maka kamu berpeganglah dengan jemaah yang ramai, majority. Okey, bila ikhtilaf maka lihat kepada majority. Sebab Nabi kata inna ummati la tajtami'u ala dhalalah, umatku tidak akan bangun berkumpul di atas kesesatan. Dalil yang kedua riwayat daripada Ahmad, Imam Ahmad, dalam Musnad Imam Ahmad, hadis nombor berapa? 20331. okey, okey, tuan-tuan lihat apa dia? Nabi SAW bersabda, fa'alaikum bil jamaah, hendaklah kamu bersama dengan jamaah. Fa inna Allah azza wa jalla lan yajma', sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak akan mengumpulkan umatku illa ala hudan, melainkan di atas petunjuk. Okey. Dalil yang ketiga daripada hadis, iaitu riwayat daripada Imam Ahmad dan Musnad Imam Ahmad juga, hadis nombor 3418. Apa dia? Nabi SAW bersabda, ma ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun
wa ma ra'au sayyi'an fahuwa 'indallahi sayyi'un, iaitu orang Islam tidak melihat perkara yang baik. Ma ra'a, ma tu ismul mausul, apa yang orang Islam lihat itu perkara yang baik, maka di sisi Allah itulah perkara yang baik. Apa yang orang Islam lihat itu perkara yang salah, maka di sisi Allah itulah perkara yang salah. Hadis-hadis ini walaupun tidaklah mutawatir segi lafaz, memang susahlah dari segi lafaz mutawatir, dari segi maknanya, dari segi makna adalah mutawatir. Apa dia? Iaitu ismatul ummah al-islamiyah minal khata'. Makna dia, makna daripada hadis ni adalah al-ismah, ismatul ummah al-islamiyah minal khata', iaitu terselamatnya umat Islam daripada tersalah. Ramai berkumpul di atas kesesatan itu tak akan berlaku. Okey, itu makna yang mutawatir. Bila makna yang mutawatir, dia samalah seperti lafaz yang mutawatir yang kita bincangkan sebelum ini, mutawatir masyhur dan juga ahad. Dia memberi apa? Memberi al-ilmul yaqin, qat'i. Tidak ada ruang untuk ulama ijtihad. Yang terakhir segi ma'qul, logik akal, yang hukum yang mana ulama-ulama mujtahid semuanya dah sepakat. Dengan berbeza zaman lah. Mungkin zaman sahabat lain, zaman tabi'in lain, zaman tabi'in lain. Okey, bi'ah environment yang lain. Okey, telah sempurnalah beberapa sebab bagi perselisihan di kalangan mereka. Jadi hukum yang mana ulama mujtahid sepakat itu adalah dalil. Dalil apa tu? Dalil iaitu wahdatul haq, kesepakatan dalam kebenaran. Okey. Ataupun kecenderungan daripada yang mereka perselisihkan, mereka cenderung kepada satu ni, kepada pendapat ini. Okey, tuan-tuan, sekarang kita nak bincangkan mengenai dengan anwa'ul ijma', jenis-jenis ijma'. Jenis-jenis ijma' ni, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jenis ijma' ni ada dua je, iaitu dipanggil ijma' sharih dan juga ijma' as-sukuti. Okey, ijma' sharih dan juga ijma' as-sukuti. Mungkin perbahasannya sedikit panjang saya rasa. Tak apa, kita bacalah sikit ijma'. Okey. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di papan putih ijma' ini, bagaimana terhasil ijma'. Bagaimana ijma' itu terhasil? Dia dua. Bagaimana terhasilnya ijma'? Kita panggil kaifiyatul ijma'. Bagaimana ijma' itu terhasil? Cara ijma' itu terhasil. Tuan-tuan, ijma' itu akan terhasil dengan dua cara, dipanggil sebagai al-ijma' as-sharih. Okey, ijma' apa? As-sharih. Satu lagi al-ijma' as-sukuti. Dipanggil yang kedua adalah al-ijma' as-sukuti. Ini term Apa itu ijma' sharih yang jelas? Ijma' sukuti, ijma' diam. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tentang ijma' as-sharih, iaitu ulama-ulama sepakat, ulama mujtahid sepakat dalam satu zaman, mereka sepakat di atas hukum yang berlaku pada ketika itu. Okey. Iaitu setiap seorang menzahirkan pendapat secara jelas. Setiap orang setuju pendapat A, semuanya menzahirkan pendapat dia. Contohnya ijma' sahabat, iaitu lewatkan kebumikan Nabi SAW, lewatkan 3 hari kerana ikhtiar khalifah li Rasul, kerana memilih khalifah yang menggantikan Nabi SAW. Nampak tak? Jadi sebab apa dikebumikan Nabi lambat 3 hari? Kerana mereka sibuk untuk memilih khalifah yang mengganti tempat Nabi. Jadi kelewatan Nabi selama 3 hari itu adalah ijma' sebulat suara di kalangan sahabat. Okey.
Ijma' sharih ni dipanggil ijma' yang hakiki, yang sebenarnya, iaitu dia adalah hujjah syar'iyah di sisi majoriti di kalangan ulama, jumhur ulama, dan mereka menetapkan ijma' adalah hujjah syar'iyah selepas Quran, hadis dan juga ijma'. Okey, dan ijma' sahabat adalah a'lal maratib, ijma' yang paling tinggi. Dan sebenarnya dan ijma' sahabat ini dia adalah pada tempat al-mutawatir. Mutawatir. Okey, dalam kitab apa? Dalam kitab At-Taqrir wa Tahbir. Tuan-tuan boleh lihat dalam kitab Usulul Fiqh, dipanggil kitab At-Taqrir wa Tahbir, menyebutkan yang itu ijma' sahabat yang paling tinggi dan dia berada di tempat mutawatir. Apa maksudnya? Bila ijma' sahabat, ijma' yang paling tinggi, maknanya dia setaraf dengan kitab dan juga hadis. Ijma' sahabat ini, dia adalah maqtu'un bih, iaitu qat'i. Hukum ijma' sahabat adalah qat'i. Siapa yang ingkar maka hukum jatuh pada kafir. Jatuh kepada kafir. Ni tuan-tuan boleh lihat dalam kitab Usulus Sarakhsi. Usulus Sarakhsi yang dikarang oleh Imam Sarakhsi. Okey? Dia ada sebut. Yang kedua dipanggil sebagai ijma' sukuti. Mungkin perbahasan agak panjang ijma' sukuti ni, mungkin tak sempat kita, tapi kita cuba juga. Ijma' as-sukuti maknanya adalah sebahagian mujtahid menzahirkan pendapat dia dalam sesuatu isu. Yang lain, ulama mujtahid yang lain semua diam, tak menzahirkan pendapat. Bila dia diam tak menzahirkan pendapat, kemungkinan dia setuju, kemungkinan dia tak setuju. Inilah dipanggil sukuti, diam, sukut, diam. Dipanggil sebahagian ulama panggil ijma' ni dipanggil ijma' apa? Mereka panggil ijma' as-sukuti dipanggil apa? Ijma' ad-dimni. Ijma' ad-dimni. Okey? Dan telah kita panggil apa? Okey. Ijma' as-sukuti ni, sebahagian ulama mujtahid memberi fatwa tentang masalah ijtihadiyah. Okey, memutuskan suatu masalah ijtihadiyah. Maka telah masyhurlah pada zaman tersebut tentang masalah ini, hukum masalah ini. Cuma wa'arrafahu jami'u man siwahu minal mujtahid wa lam yukhalifuhu. Cuma semua mujtahid pada ketika itu mereka tahu, mereka tak ingkar, tapi mereka diam. Itu dipanggil as-sukuti. Adakah boleh jadikan hujah ataupun tidak? Hujah ataupun tidak, ulama berbeza pendapat. Mengenai dengan ijma' as-sukuti ni, ulama berbeza pendapat, diterima ataupun tidak. Okey. Kebanyakan di kalangan ulama menjelaskan, seumpama Imam Syafi'i dengan selain Imam Syafi'i, tak boleh dijadikan hujah ijma' as-sukuti. Sebab apa? Berdasarkan kaedah la yunsab ila sakit qaulun. Okey. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia tidak terima ijma' as-sukuti kerana berdasarkan kaedah yang disebut, apa dia? Kaedah sebut la yunsab ila sakiti apa? Sakit orang yang diam. Okey? Qaulun. Maksudnya apa? Tidak boleh dinisbahkan kepada orang yang diam perkataan, pendapat. Dia tak bagi pendapat, dia diam, bukan makna dia setuju. Itulah maksud la yunsab ila sakit qaulun. Ada beberapa sebab lah. Antara sebab yang pertamanya Imam Syafi'i tak setuju, sebab apa? Tuan-tuan boleh lihat perkara yang saya bincangkan ni, tuan-tuan boleh lihat dalam kitab Al-Ibhaj fi Syarhil Minhaj. Dalam kitab tersebut ada dibahaskan oleh Imam As-Subuki, Imam As-Subuki tulis. Apa dia? Yang pertamanya, ada kebarangkalian ulama mujtahid yang diam, yang tak beri pendapat, sebab dia tak tahu. Tak tahu masalah tadi, an adamil itla' alal qaulil mazkur. Dia tak mutalaah lagi, dia tak tahu lagi, dia tak faham lagi tentang masalah ni. Dia tak berani nak bagi jawapan. Sebab tu dia diam. Perkara yang kedua, li tawaqqufihim fil hukum. Dia tawakuf. Tawakuf ni mana apa? Dia tak tahu nak bagi jawapan apa. Jadi dia diam.
Bukan makna dia setuju, dia tak tahu. Okey, dia tawakuf. Dia KIV lah. Yang ketiga, kerana menunggu peluang, menantikan peluang ingkar, summa yubadiruhul maut. Dia mungkin dia tak setuju, cuma dia tak sempat nak luahkan, dia pun mati lepas tu. Tak sempat nak berbincang balik. Jadi sebab itulah ijma' sukuti Imam Syafi'i tak setuju. Yang seterusnya kerana tidak li'adami ittikhadhihi ra'yan fil mas'alah. Kerana tidak dia menjadikan satu pendapat dalam masalah ini. Dia tak ada pendapat lah. Li'ilmi bi annahu law ankara lam yaltafi ila qawlik. Ataupun dia berpendapat kalau dia bagi pendapat, orang tak tengok pendapat dia. Sebab mungkin pendapat dia agak terpencil, orang tak tengok pendapat dia. Okey. Ataupun kerana takut fitnah ke atas masyarakat. Takut pendapat dia ni kalau dia bagi, mungkin pendapat dia betul tapi bertentangan dengan masyarakat environment pada ketika itu. Jadi akan menyusahkan pula masyarakat. Jadi sebab itu antara beberapa ihtimal kebarangkalian. Atau kerana dia takut diancam jiwa dia apabila dia meluahkan satu pendapat yang bertentangan, terutama dalam hal-hal politik lah, siasi. Bila hal politik ni selalu kalau bersuara akan diancam. Okey. Ini tuan-tuan boleh lihat sebab-sebab ini semua tuan-tuan boleh lihat dalam kitab Al-Wadih fi Usulil Fiqh, di dalam kitab Al-Ashqar. Okey, ataupun kitab Al-Ilmam bi Usulil Ahkam. Okey. Karangan siapa? Muhammad Fauzi Faidullah. Okey. Tuan-tuan, sebahagian ulama menyatakan ijma' sukuti ini adalah sebahagian ulama adalah hujjah qat'i. Macam ijma' sharih juga. Ijma' sharih ini adalah qat'i. Sama seperti ijma' sukuti. Ada ulama kata begitu. Okey. Sebab apa dia kata diamnya sebahagian ulama-ulama mujtahid ini daripada memberi fatwa adalah dalil mereka sepakat. Mereka setuju, agree. Okey, dengan fatwa tersebut. Jadi jadilah dia ijma'. Sebahagian di kalangan ulama lain pula berpendapat, di antara Imam Qurkhi dan dalam mazhab Hanafi dan juga Imam Amili dalam mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i, dia katakan ini adalah hujjah. Imam Qurkhi dalam mazhab Hanafi, Imam Al-Amili dalam mazhab Syafi'i menyatakan ijma' sukuti ni dia adalah hujjah, tapi bukan hujjah qat'iyah, hujjah zanniyah. Okey, hujjah apa? Zanniyah. Maka ijma' di sini dia fayakunu dunal ijma' as-sarih fil quwwah. Cuma bila dia ijma' tetapi dia zanni, bukan qat'i. Dari segi kekuatan dia agak kurang daripada ijma' sarih. Sebab sarih qat'i. Di sini as-sukuti adalah zanni. Okey. Insya-Allah tuan-tuan kita bincang pula lain kali. Sambung lagi dalam bab ijma'. Ini antara cara macam mana ulama ijma', ada yang as-sarih, ada juga ada yang as-sukuti. Okey tuan-tuan, InsyaAllah kita sambung pada keesokan hari dalam bab ijma'. Okey, dalil yang ketiga. Tuan-tuan jangan lupa tekan butang share, sama-sama memanfaatkan pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Kemudian yang terlepas ikuti secara langsung kami dan secara langsung yang sebelum ini, boleh terus layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. InsyaAllah admin ada buat playlist daripada siri pertama Usulul Fiqh sampailah siri yang ke-29 pada hari ini. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.